Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Budin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni ada satu video yang dihantar kepada saya dan diminta untuk saya berikan sedikit reaction berkaitan tentang video ini. Jom kita tengok video ini sama-sama. 5 kelebihan mengamalkan selawat tafrijiyah. Nombor 1, Bazli Bazli Allah UNIC. melenyapkan kesusahan, kesedihan dan Allah. sebarang bahaya yang menimpa. Nombor 2, disukai dan disenangi oleh semua orang. Nombor 3, Allah akan memperkenankan apa jua yang dihajatkan. Nombor 4, dimurahkan rezeki, dijauhkan daripada kelaparan dan juga kemiskinan. Nombor 5, dimudahkan Allah segala urusan dalam hidup dia, insya-Allah. Alhamdulillah, kita dah tonton video berkenaan. Jom kita berikan reaction berkaitan tentang video ini. Sahabat-sahabat, selawat yang disebutkan oleh Ustaz Bazli tadi ialah selawat tafrijiyah, ataupun nama lain dia ialah selawat nariyah, yang juga dinamakan sebagai selawat kamilah. Satu selawat yang dipopularkan dengan dendangan nasyid yang biasa kita dengar dekat corong-corong radio daripada dulu sampai kepada hari ini. Selawat tersebut, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihi al-uqud wa tanfariju bihi al-karb wa tuqda bihi al-hawaish wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustaskhal ghamam bi nuri wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi'adadin kulli ma'lumin laka ya Allah ya hayyun ya qayyum. Maksudnya ialah, ya Allah, selawat dan salam yang sempurna ke atas pimpinan kami Muhammad yang dengan sebabnya dapat merungkaikan segala ikatan kesulitan, melepaskan segala kesukaran, menunaikan segala hajat, melunaskan segala keinginan dan kematian yang baik, serta diturunkan hujan kerana cahaya wajahnya yang mulia. Begitu juga selawat dan salam ini ke atas keluarganya serta para sahabatnya pada setiap kerdipan mata dan hembusan nafas dengan sebanyak-banyak bilangan yang diketahui olehmu, ya Allah, ya Hayyun ya Qayyum. Itulah maksud bagi selawat tafrijiyah ini, selawat nariyah ini, sehingga ada sebahagian ulama seperti Ibn Baz rahimahullah menyatakan bahawa selawat ini tidak boleh disebutkan kerana mempunyai sifat melampau-lampau dalam berselawat serta menyenggahi syariat. Beliau juga mencadangkan kita mengamalkan selawat yang telah wujud di dalam kitab-kitab hadis seperti selawat Ibrahimiyah yang kita baca pada waktu tahiyat akhir, dan kita baca juga, kita perbanyakkan juga bacaannya pada waktu-waktu yang lain. Anda boleh rujuk pandangan Ibn Baz ini di dalam kitab Majmu' Fatawa oleh Ibn Baz sendiri, jilid yang ke-29, muka surat 307. Tetapi saya sendiri secara peribadi tidak bersetuju dengan pandangan berkenaan kerana penghujahan yang diberikan tidaklah jelas dan tidak begitu kukuh. Pada pandangan saya, selawat tafrijiyah ini termasuk dalam selawat yang diharuskan untuk dibaca bagi orang yang mahu, tanpa dia melebih-lebihkan selawat ini dengan kelebihan-kelebihan seperti mana yang ada dalam video yang kita tengok tadi. Darul Ifta Mesir, Darul Ifta Jordan telah mengisytiharkan bahawa selawat ini tidak bermasalah dan tidak syirik kerana ia termasuk dalam perbincangan bertawasul dengan kemuliaan Nabi SAW. Kalau kita tengok daripada maksud tadi, semua perkataan yang disebutkan dalam selawat itu adalah puji-pujian kepada baginda. Disebutkan dalam selawat tu bahawa dengan sebab Nabi lah terungkai segala kebuntuan, masalah, kesukaran dan sebagainya. Kerana baginda Nabi SAW telah membawa Islam kepada kita sehingga kita dapat merasai ketenangan dan keimanan, keteguhan ketika dalam setiap detik ujian dan semangat untuk terus berjuang membela kebenaran. Tiada salah dalam bait-bait selawat itu. Yang menjadi masalah apabila kita melebih-lebih dalam memberikan kelebihan terhadap bait-bait selawat yang dicipta oleh orang yang tidak maksum, lalu kita angkat dia seolah-olah memang telah confirm mendapat endorsement daripada Tuhan. Yang tu masalah, dan itu adalah masalah yang besar.
Fakta menyebutkan bahawa walaupun selawat nariyah ini boleh disebutkan, itu pandangan yang saya pilih, tetapi tidak boleh digunakan nama Allah untuk mengangkat selawat ini. Saya tak setuju apabila Ustaz Bazli tadi sebut selawat ini dapat melenyapkan kesusahan, kesedihan dan sebarang bahaya yang menimpa. Allah yang sebut katanya disukai dan disenangi oleh semua orang. Kemudian disebut yang ketiga, Allah memperkenankan apa sahaja yang dihajatkan. Allah murahkan rezeki dan dijauhkan daripada kelaparan dan kemiskinan. Dimudahkan Allah dalam segala kehidupannya. Jadi disebutkan perkataan Allah akan bagi, Allah akan bagi, Allah Ta'ala akan bagi. Ini semua kelebihan-kelebihan yang tidak ada seorang pun berhak menyebutkannya, melainkan orang itu adalah utusan Allah. Sebab dia menamakan Allah di dalam setiap kelebihan-kelebihan berkenaan. Kalau dia sebut sesiapa yang baca selawat tafrijiyah ini dengan sempurna, maka akan luluslah ujian kelayakan tauliah mengajar agama di negeri Zimbabwe. Mungkin okeylah kalau kerajaan Zimbabwe mensyaratkan dengan syarat tu. Tetapi kalau kata Allah akan melenyapkan kesusahan, sedangkan tiada sebarang bukti daripada sumber utusan Tuhan yang menyebutkannya, maka ini sudah termasuk kemelampauan dan penyalahgunaan nama Allah. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Jangan kamu sebut sesuatu yang telah disifatkan sendiri oleh lidah kamu dengan pembohongan, bahawa ini adalah halal, ini adalah haram, hanya kerana mahu berbohong atas nama Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan pembohongan atas nama Allah itu tidak akan berjaya. Maksud dia apa? Maksudnya dia tidak akan berjaya masuk ke dalam syurga kerana tempatnya adalah di dalam api neraka. Surah An-Nahl ayat 116. Hang tak boleh kata ini halal kerana Allah lah yang menghalalkannya, sedangkan awak tiada bukti bahawa Allah lah yang menghalalkan perkara itu setelah jelas keharamannya. Awak juga tak boleh sebut bahawa ini sesuatu perkara yang Allah haramkan, melainkan awak ada bukti yang jelas. Demikian juga ayat ini melarang kita semua daripada menggunakan nama Allah secara sewenang-wenangnya, kerana tujuan ayat ini supaya agama ini terjaga daripada segala penyelewengan. Jika kita biarkan perkara ini berlaku, maka nanti akan datang orang lain yang bawa selawat lain dengan bunyi yang lain sikit, lalu mengatakan bahawa Allah akan memuliakan sesiapa yang membacanya dan diberikan kekayaan. Siapa nak halang lagi waktu tu? Agama ini akan terus rosak dan terus rosak kerana semua orang boleh guna nama Allah sesuka hati. Tiada disiplin dalam agama. Sahabat-sahabat, apabila kita memberikan satu fadilat yang melampau terhadap satu amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, ataupun ia hanya sekadar ciptaan-ciptaan kita, ia akan membawa orang untuk mengamalkan apa yang kita sebutkan itu melebihi apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Sedangkan mendahulukan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi itulah yang sangat utama. Ibn Kathir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, dia sebut, dia kata, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih wa ahlus sunnah yaqtaduna wa la yabtadi'un." Sekiranya sesuatu itu dianggap baik, nescaya kita akan didahului oleh orang sebelum kita. Ahli sunnah tu kerja dia mengikut, tidak mereka-reka. Anda boleh rujuk dalam jilid yang ke-15 muka surat 269. Jika setiap orang diberi kebenaran untuk mencipta agama dan amalan-amalan baru, pastinya tidak berguna lagi ajaran Nabi Muhammad SAW. Jika orang sudah tahu apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul tanpa jalan wahyu, nescaya sia-sialah perjuangan Nabi Muhammad SAW, sedangkan perkataan itu adalah perkataan yang cukup hina. Kita hanya menerima agama daripada Nabi. Apa yang menjadi agama pada zaman Nabi, ia menjadi agama pada zaman kita. Apa yang tidak menjadi agama pada zaman Nabi, ia juga tidak menjadi agama pada zaman kita. Setiap zikir dan amalan yang Nabi ajar, kita akan dahulukan dan akan amalkan. Kita nak ikut sebiji seperti mana yang diajarkan oleh baginda. Kerana itulah tuntutan Al-Quran. Allah Ta'ala sebut, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu cintakan Allah, maka hendaklah kamu ikut aku. Nescaya Allah akan sayang kamu dan ampunkan dosa-dosa kamu.
kamu. Allah itu sangat pengampun dan penyayang. Surah Ali Imran ayat 31. Seorang tabi'in bernama Abdullah Ad-Dailami rahimahullah, dia kata, balaghani anna awwalad din tarkas sunnah yadhhabud dinu sunnatan kama yadhhabul hablu quwwatan. Disampaikan kepada aku bahawa perkara pertama yang akan hilang pada agama ini ialah meninggalkan sunnah. Apa yang akan mula hilang dengan hilangnya satu demi satu sunnah, seperti mana terlepasnya tali seutas demi seutas. Anda boleh rujuk kenyataan ini dalam Musnad Ad-Darimi rahimahullah. Kita lebihkan selawat yang direka-reka oleh orang kemudian direka-reka pula kelebihan-kelebihan mengamalkannya, seolah-olah kita ni pemegang kunci bercakap dengan Tuhan, sedangkan selawat dan zikir-zikir Nabi dikesampingkan. Ini buku 267 doa dan zikir harian yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah zikir dan doa yang mudah sahaja. Selawat pun ada di sini. Tetapi kita tak tahu dan sebahagian kita tak nak ambil tahu pun. Sedangkan buku ini dah berlambak dijual dekat Shopee dan Lazada. Ia adalah zikir yang sabit daripada baginda Nabi SAW. Kita kata kita sayang Nabi, pakai serban dan pakai jubah. Tapi selawat yang direka-reka pun kita ambil macam ia adalah selawat yang warid daripada Nabi. Di manakah hub kita? Di manakah al-ittiba' kita? Di manakah cinta kita? Di manakah ikut kita? Jika sekadar cinta sahaja, Abu Talib lebih cintakan Nabi berbanding kita. Bahkan dia sanggup mempertaruhkan nyawa dan dirinya untuk pertahankan Nabi. Dia sanggup berkali-kali menyebabkan kedudukannya sebagai seorang pemimpin dipertikai. Tapi sayang, dia cuma ada cinta sahaja. Sedangkan kita perlu ada cinta dan juga ikut baginda Nabi. Sahabat-sahabat, ustaz-ustaz, sedaklah masyarakat Islam secara umumnya mereka mahu untuk menjadikan amalan yang mereka buat adalah daripada ajaran Allah dan Rasul. Bagi masyarakat yang tak boleh baca kitab, baca Al-Quran pun masih bertatih. Mereka beranggapan apa saja yang keluar daripada mulut ustaz itulah apa yang diajar oleh Allah dan Rasul. Padahal belum tentu lagi perkara itu. Berkemungkinan apa yang disebutkan oleh ustaz adalah apa yang dia dengar daripada orang tua sebelumnya. Ada juga yang hanya mengambil maklumat daripada Facebook, fake account atau grup yang tak waras, lalu dijadikan intipati kuliah dan juga konten kerana jadual kuliahnya terlalu padat. Sangat kasihan kepada masyarakat yang mahu untuk belajar. Mereka tidak dapat membezakan ajaran Allah dan Rasul, tetapi tertipu dengan agamawan yang tak bertanggungjawab. Akhir sekali saya tinggalkan kepada anda kata-kata daripada Ibn Rushd Al-Hafid di dalam Ad-Daruri fi Usul Fiqh, atau nama lainnya ringkasan kitab Al-Mustasfa. Dia kata, wala madkhal lil uquli fi ma'rifatil ma'ruf wal munkar illa bi kitabillah azza wajal wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa rubba jahilin yastahsinu bi aqlihi ma qabbahahu syara' fayartakibu mahdhur wa huwa ghairu alimin bihi wa li hadzal ma'na kana talbul ilmi faridatan ala kulli muslim kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiada jalan bagi akal untuk masuk dalam mengenali kebaikan dan kemungkaran melainkan dengan jalan kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Betapa ramai orang yang jahil telah menjadikan sesuatu itu baik atas sendara akalnya, sedangkan ia telah dianggap buruk oleh agama. Lalu dia melakukan perkara-perkara yang dilarang, sedangkan dia tidak tahu menahu berkaitan tentang hal itu. Oleh sebab itu, menuntut ilmu menjadi kewajipan bagi setiap Muslim, seperti mana yang telah disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Anda rujuk pada muka surat 41. Sahabat-sahabat, saya dan tim sedang dalam projek menyebarkan buku seluas-luasnya zikir dan doa Rasulullah SAW sepanjang hari kepada seramai mungkin umat Islam di seluruh Malaysia. Saya nak ajak anda juga untuk join projek ini dengan turut menyumbang bagi kita menambahkan lebih banyak bilangan dan sebarkan ia di banyak tempat lagi. Anda boleh WhatsApp terus tim saya di nombor yang saya terletakkan dekat bahagian description. InsyaAllah kita akan berikan maklumat lanjut kepada anda dan kita akan jayakan projek ini, sebarkan zikir dan doa Rasulullah SAW yang kita utamakan daripada hadis yang sahih dan juga hasan. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share, tekan butang like, tolong komen di bawah yang baik-baik. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.